Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesihatan, perlindungan kepada kita. Mudah-mudahan kita terus berada di bawah rahmat Allah, pertolongan Allah, bantuan daripada Allah dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan membaca hadis Nabi pada malam-malam PKP ini. Sebelum itu kita raikan dahulu sahabat-sahabat kita yang telah masuk, yang telah memberikan komen-komen mereka. Daripada Siti Arija, waalaikumsalam. Nur Harisyah, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Faizah Fadil, Ayumi Yumi, Nur Idayu Zulkifli, Miza Ayat, waalaikumsalam. Ayumi Yumi, Jamilah Abu Bakar. Okay, terima kasih kepada mereka yang awal-awal lagi telah pun masuk untuk Syazwan Rusli, Ustaz Abah Abang. Alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah berikan kebaikan. Dari Merais Ili Sarike, Sarawak, Syabina Mas'udi, begitu juga dengan Faradila Long Ijah, Salam Long Ijah, Mimi Roszalina, begitu juga daripada nama Jepun, saya tak tahu nama Jepun tak arti baca. Kuliani Yani, harap line di tempat Kuliani Yani elok malam ni. Okey, insya-Allah. Jadi kita akan bacakan hadis ini insya-Allah bila genap saja 1000 orang yang view. Kita akan mulakan baca hadis dan tuan-tuan boleh ikut. Saya akan baca hadis perlahan-lahan dan tuan-tuan ikut. Rudian Shah Syukri, lama dah tak tengok ustaz. Ada, saya ada di sini insya-Allah. AVS, waalaikumsalam. Fatimah Manan, Siti Hajar, Ayumi Sepang, line clear malam ni. Alhamdulillah Ayumi. Lagi Mawar Edi. Mawar Edi dah masuk, harap malam ni Mawar Edi sihat. Okay, Muhammad Zahir Osman, Hazlina Abdullah, terima kasih. Nur Syakira Ira, terima kasih. Jadi kita tunggu lagi kalau ada permintaan pada tuan-tuan sebelum kita mulakan kuliah. Boleh saya layan dulu permintaan tuan-tuan sebelum kuliah kita dimulakan, insya-Allah. Tu Umi Zaharah Abu Zah, salam ustaz, selawat syifa sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulub. Okey, dawaiha wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, insyaallah. Mudah-mudahan
InsyaAllah pada akhir nanti kita akan baca doa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang sakit, sahabat-sahabat kita yang susah, yang sedikit tercabar pada musim Covid ni, diberikan kesembuhan dan diberikan kekuatan dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Zalina Maisa, Linda Selek, Nur Aisyah Samsudin, Mimi Rosalina dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kuala Pilah juga saya pernah pergi berceramah di Stadium Kuala Pilah, Stadium Mini. Mira Iwan, Ustaz, boleh ke kongsi doa untuk mudahkan urusan hidup? Amalan saya ialah membaca daripada surah Hud ayat 56. Baca yang tu insya-Allah. Amalkan selalu. Izzat makna rihal al-barakah tak ada ke Ustaz? Tidak ada. Okey, tidak ada. Al-barakah tidak mengeluarkan rihal. Nur Madinah Melaka, terima kasih. Harap cuaca di Melaka baik, insya-Allah. Asmah Saim dari Singapura. Jadi telah memasuk warga Singapura dalam kuliah kita pada malam ni. Zubaidah Ali, Tok Sapi Kasim, alhamdulillah wassalam. Begitu juga Haslina Bidin dari Singapura telah masuk. Nasimah Nas Temeluh clear. Jadi tuan-tuan yang nak komen dalam ruangan komen, kalau boleh bagi tahu tuan-tuan dari mana. Julaiha Abdullah dari Los Angeles, dia nak perantau satu. Di hari raya terkenang daku kepada si dia, kampungku indah nun jauh di sana, ayah serta bundaku. Jana Ana Nurisa dari Jempol, Ustaz pernah datang. Duraman Sudin, Azmah Nordin. Kalau boleh tuan-tuan bagi tahu tuan-tuan dari mana ya. Azizah dari Port Dickson, Azizah Izzah, Rosaliza dari Batu Pahat, Amy Adilah dari Singapura, Farida Abdul Majid juga dari Singapura, Faradina dari Damansara. Nur Madinah ayat 56 surah Hud adalah menjadi amalan beliau. Tahniah kepada Nur Madinah. Nur Jamal dari Singapura, alhamdulillah. Nur Ashikin dari Seremban, Negeri Sembilan. Nur Hafizah dari Sabah, Malaysia. Nur Atika, tempat saya hujan dan angin kuat. Nur Amila Ajmi dari Teluk Intan. Surifin dari Kelang. Christine Haris, wassalam. Christina Haris, sorry. Rohimi Ismail dari Dungun, Terengganu. Ustaz pernah datang Dungun, Terengganu, alhamdulillah. Hasnah dari Kelantan. Yam Tuan Makhudum Sumanik dari Batu Gajah. Semenyih clear. Ya Nakif Salina Mahat dari UAE. Zubaidah Ali dari Parit Raja, saya baca aja dulu. Okey. Faradila dari Seberang Jaya. Saya dari Gopeng. Ustaz pernah datang. Jamal Ali. Zarina Amin dari Penang. Dari Pasir Gudang, minta maaf. Arba'ayah dari Shah Alam, Puan Arba'ayah. Okey, kalau dah bersedia, kawan-kawan kita yang menunaikan solat Isyak telah pun selesai. Kita akan mula membaca hadis Nabi SAW. Hasmah Dahlan Terung, Siti Sunarja dari Kampung Guntur, Batu Kikir, Negeri Sembilan, and Muhammad dari Meru Kelang. Baik, jadi tuan-tuan, kita dah sampai masa untuk kita membaca hadis. Tuan-tuan yang mengikuti sekarang boleh ikut saya baca perlahan-lahan. Saya akan baca perlahan-lahan, tuan-tuan ikut satu persatu. Mudah-mudahan
kita dapat pahala dengan membaca hadis ini. Baik, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Itulah dia tuan-tuan, hadis yang kita nak baca pada malam ini. Hadis ini adalah riwayat daripada Abu Hurairah atau namanya Abdurrahman bin Sakhr, bahawa beliau telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, perkara yang aku tegah lakukan, maka perkara yang aku tegah kamu lakukan, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan perkara yang aku perintah, perkara yang aku perintah, yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu kerjakannya sedaya upaya kamu. Mastata'tum, sedaya upaya kamu. Sesungguhnya golongan sebelum kamu telah binasa disebabkan dua perkara. Pertama, binasanya mereka itu disebabkan banyaknya bertanya. Dan yang kedua, binasanya umat zaman dahulu ialah perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Maka hadis ini adalah hadis daripada riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, bahawa Nabi pernah bersabda dan dia mendengar Nabi berkata, apa yang aku tegah kamu lakukan, jangan kamu lakukan. Dan apa yang aku perintah kamu lakukan, lakukanlah sedaya upaya kamu buat. Kerana sesungguhnya kebinasaan umat yang terdahulu ialah kerana dua. Pertama, mereka banyak soal, dan yang keduanya, mereka banyak membantah, berselisih dengan nabi-nabi mereka. Hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan hadis ini bila kita baca memberikan peringatan kepada kita. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita. Apa dia? Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku tegah kamu daripadanya, maknanya jangan buat benda tu. Fajtanibuhu, maka hendaklah kamu menjauhinya daripada kamu. Apa benda yang Nabi tertinggal, tuan-tuan? Tidak ada satu benda pun dalam dunia ni, tuan-tuan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertinggal. Nabi tak khabar pada kita. Nabi cerita. Yang halal itu apa? Yang haram itu apa? Nabi cerita juga benda yang syubhah. Tinggalkan benda syubhah. Yang halal jelas, yang haram pun jelas, tapi di antara tengah-tengahnya ada benda syubhah.
Orang yang meninggalkan perkara syubhah, orang tu selamat. Saya nak minum air, saya kena kaji dulu. Air ni halal ke haram? Halal, bismillah, minum. Haram, jauh. Tapi tak tahu Ustaz, ada kata halal, ada kata haram, ada ni ada. Yang tu ragu-ragu, syubhah, tinggalkan, ambil yang halal. Selamat dunia akhirat, tuan-tuan. Selamat dunia akhirat. Takkan timbul lagi masalah. Nabi SAW sebut kepada kita apa dia yang haram. Jelas. Tak ada satu pun benda haram yang Nabi sembunyikan. Daripada minum arak, berjudi, bertenun nasib, riba. Ni muamalah ni. Membeli atas tawaran orang lain, memotong tawaran orang lain, semua Nabi cerita. Menanam di atas tanah yang tidak diusahakan oleh pihak pemerintah, Nabi cerita. Apa hukum membeli barang yang tidak wujud lagi? Apa hukum membeli binatang dalam perut yang belum beranak lagi induk dia? Nabi cerita benda-benda itu. Kemudian Nabi cerita kepada kita tentang perangai, akhlak. Nabi cerita kepada kita tentang mengumpat, mencaci, mencarut, memaki, memfitnah, mengadu domba, ujub, sombong, takabur. Nabi cerita. Sehinggalah Nabi menyuruh kita berlaku berlemah lembut. Berlemah lembut Nabi suruh. Kemudian Nabi cerita kepada kita haram di dalam bab perhubungan suami isteri, anak-anak, mak bapak, jiran, masyarakat, anak beranak, saudara mara, kaum kerabat. Kemudian Nabi cerita kepada kita haram yang disebut tentang makan minum. Haram disebut tentang pakaian, perhiasan. Mana boleh, mana tak boleh. Mana permainan yang boleh, mana permainan yang tidak boleh. Nabi cerita. Maka kata Nabi, mana benda yang aku kata jangan buat, fajtanibuhu, maka jangan buat. Hidup jadi tenang, kita tidak stres, kita tidak ada masalah. Kenapa hidup kita tak tenang? Tidur atas tilam riba, makan nasi rasuah, makan ayam goreng, duit curi, pakai baju curi, keluar dating bukan dengan isteri. Itu macam mana hati nak tenang? Macam mana nak tenang? Dapat duit, nombor ekor, macam mana hati nak tenang? Kita takkan dapat hati yang tenang kalau kita buat dosa. Orang yang hati dia tenang, tuan-tuan, sebab dia tak buat dosa. Sebab tu Nabi SAW sebut kepada kita, tinggalkan benda-benda yang dilarang. Selamat hidup kita. Kemudian Nabi SAW dia pesan kepada kita, wama amartukum bihi fa'tu minhu. Apa-apa yang aku perintahkan kamu buat, lakukan, fa'tu minhu mastata'tum. Maka hendaklah kamu buat sedaya upaya kamu. Nabi suruh kita sembahyang, Nabi suruh kita duha, Nabi suruh kita bangun malam. Buat sedaya upaya. Sungguh-sungguh punya. Nabi suruh kita ni puasa sunat, puasa. Hak wajib tu memang kita buat dah lah. Ni hak cerita, ni hak sunat ni, tuan-tuan.
buat sedaya upaya. Nabi kata tolong orang, tolong. Jaga anak yatim, jaga. Buat baik dengan dunia masyarakat, buat. Buat baik dengan jiran, buat sedaya upaya. Walaupun benda tu sunat, buat. Jangan terputus dengan hak Nabi cakap. Sebab hari ni orang mencari pelbagai alasan untuk tak nak buat apa yang Nabi suruh buat. Seolah-olah apa hak Nabi suruh buat tu tak boleh pakai. Bahaya tu tuan-tuan. Bila menyalahi Nabi ini bahaya. Allah turunkan balak macam-macam. Sebab itu Allah Ta'ala sebut berkali-kali kepada kita, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ta'atlah kamu pada Allah dan ta'atlah kamu pada Rasul. Allah ta'at, Nabi ta'at. Yang ni orang tak ta'at ni dua ni. Sebelum sampai nombor 3, dia ada nombor 2, dia ada nombor 1. Ikutlah turutan. Ikut turutan. Isnin, Selasa, Rabu. Mana boleh tu repeat Selasa? Hari ni hari Isnin. Isnin lah. Kita terus lompat pihak nombor Rabu. Mana boleh? Allah ada, Rasul ada. Pasal apa tinggal dua benda ni? Pasal apa tinggal dua benda ni? Kita boleh tinggalkan dua benda ni kalau ada benda yang disebut yang keluar daripada dua sumber ini boleh ditinggalkan. Kita buat. Contohnya apa? Contohnya sembahyang. Sepatutnya 4. Tapi kerana awak musafir, jadi 2. Buat qasar. Siapa cakap? Allah kata, Nabi kata. Tak buatlah. Tapi buat juga. Pendekkan. Kenapa tak puasa? Saya sakit. Kan Allah suruh puasa? Ya, Allah suruh puasa. Tapi ada perintah Allah, wa in kuntum marada. Kalau kamu sakit, maridan aw ala safar, kamu sakit atau kamu dalam perjalanan, buka puasa. Maknanya kebenaran buka puasa itu datang daripada Allah dan Rasul. Allah perintah dan Allah bagi rukhsah. Nabi suruh dan ada keringanan. Tapi kalau Nabi suruh satu benda dan tidak ada pula suruhan daripada Nabi, tinggalkan benda tu, maka jangan kita memandai-mandai tinggalkan perintah tu. Itu bukan mastata'tum. Itu bukan. Ada larangan Nabi. Jangan kita mengubah ciptaan Tuhan. Nabi tak bagi ni kita duk buang ulu kening ni. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi pada kita ni mengikir gigi, dikikir gigi supaya nampak sama. Cabut tak apa, tarik ke dalam tak apa. Ada. Begitu juga kalau mulut kita sumbing, boleh dirapatkan, walaupun tu ciptaan Tuhan, tapi dirapatkan supaya dia boleh bercakap. Bukan nak kata ciptaan Tuhan tu tak bagus, tak. Harus. Macam orang yang sakit, boleh diubatkan dia.
Tapi kalau ada larangan-larangan yang jelas, maka janganlah kita langgar larangan tu. Nabi SAW dia sebut dalam hadis ni, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan oleh aku kepada kamu untuk mengerjakannya, maka lakukanlah. Kasih putih gigi tak boleh ke Ustaz? Boleh. Yang tak boleh mengikir. Saya dah tinggi suara tu, berapa kali saya sebut dah. Mengikir, ambil pisau pergi tarah tu tak mau. Memutih tak apa, pergi celup tak apa. Dengar betul-betul yang saya cakap tadi ni. Mana? Mengikir. Baik. Anak saya mau minta diratakan giginya. Boleh ke Ustaz? Yang ni yang timbul masalah ni. Yang saya kata tadi, merata ke? Mengikirkan dia tu. Kalau nak tarik gigi bagi ke dalam tak apa. Okey? Baik. Ada lagi. Nur Madinah dia buang bulu kening, lepas tu lukis balik. Kalau bulu kening kita ni terlalu tebal, misalnya sampai tak nampak mata, bolehlah dibuang hak menghalang mata tu. Yang tu tak apa. Pasal merosakkan pandangan dia, tak nampak langsung. Tuan-tuan pernah tengok ada orang yang bulu penuh muka, maka dia pergi gunting balik supaya nampak muka dia. Yang tu tak apa, untuk membolehkan dia mengadap dengan orang, membolehkan dia bercakap. Yang tu harus. Okey. Daripada Siti Hashim, saya dari Indonesia. Okey. Izwan Auzai, lagi-lagi kalau bab harta pusaka, manusia boleh berubah menjadi 360 darjah. Banyak yang langgar aja demi mencapai kesenangan. Liana Ipan, Ustaz, kalau dia buat baik pada orang tapi hutang dia tak mau bayar, nak kira macam mana? Kita ni baik, bukan boleh baik tu ikut kita. Baik itu mesti disandarkan kepada agama Allah dan Rasul. Macam saya ada makwa, saya suap makanan kat makwa saya belai rambut dia, abang lengohlah tangan, saya urut dia. Baik tak? Oh, baiklah, caring. Tak baik. Dia bukan isteri awak. Dia tu bukan mahram dengan hang. Yang hang pegang dia buat apa? Jahat lah hang. Saya jahat. Serupalah kalau kita baik dengan orang tapi hutang tak bayar. Itu belum baik lagi. Belum lagi tuan-tuan. Oh, belum. Baik. Kemudian Rita Longoria, braces boleh ke Ustaz? Boleh, harus. Nur Atika, boleh ke pakai bulu mata palsu? Tak payahlah. Ustaz, pi laser buang tai lalat boleh tak Ustaz? Makin besar yang ibu dia dan beranak sebiji lagi anak tai lalat. La lola. Adakah boleh menimbulkan mudarat? Timbul mudarat tak tai lalat tu? Adakah dia akan jadi penyakit? Dia akan merosakkan muka dan sebagainya. Itu persoalan tu, kena jawab di situ. Apa kata doktor? Kalau dibiarkan benda ni, dia jadi apa? Kalau dia boleh mudarat sampai muka jadi besar sebelah dengan sebab tai lalat tadi, buanglah. Tapi kalau tak ada apa-apa, sebab apa pun, tai lalat dia duduk tengah hidung elok aja, tak ada apa, nak buang saya apa? Tu ciptaan Tuhan. Ada orang tai lalat dia betul-betul tandai, tak apa. Dia tak jadi mudarat kepada dia.
Baik. Puan Jamilah, orang semua nak cantikkan ustaz. Raidah Saidun, okey, mengikir, meratakan gigi, okey. Ustaz, Zawiyah, saya buat gigi palsu, lepas tu tak rata dengan kekal. Lepas tu orang yang buat gigi tu kikis gigi saya, tak sempat cakap, dia cakap tak sama. Gigi palsu tak apa, meratakan gigi palsu tak apa. Tak jadi masalah. Dia kan bagi gigi betul, gigi palsu dah tak sama, kita kena adjust lah, kan? Tak apa. Okey. Raina Saidun, kalau dia bayar hutang, baiklah kot, mudah-mudahan ikut janji, aufu bil uqud, tunaikan janji bila nak bayar, bayar hutang. Baik. Ustaz, orang yang diarahkan bekerja dari rumah tapi tak dilaksanakan sepanjang PKP, macam mana tu Ustaz? Burhan Bob. Jadi bila kita diarahkan work from home, buat kerja, tapi taklah bermakna 24 jam menghadap komputer. Macam kita di pejabat 24 jam menghadapkan komputer, tak juga ke tanda sembahyang, makan, minum apa semua. Dan benda itu adalah perintah daripada majikan, perintah daripada kerajaan. Maknanya benda tu ada keizinan dan kelonggaran daripada pihak kerajaan ataupun majikan. Jadi tak ada masalah lah. Bila diperlukan, jawab. Bila diperlukan, panggil. Bila diperlukan, Zoom meeting. Bagi laporan, buat kerja. Jadi tak ada masalah apa. Janji kerja siap. Baik, kemudian. Akhir zaman, Ustaz, orang perempuan tak pakai tudung. Katanya tunggu hidayah datang baru nak pakai. Boleh ke cakap macam itu? Tak betul. Tak betul. Wajib pakai. Bila nak keluar pada rumah ni, bila berhadapan. Nur Idayu Zulkifli lah tu, ada orang buat tanam kening, boleh ke? Ada juga tanam kening, tanam rambut je. Okey. Bulu kening saya pun tak ada ni, tak ni hujung ni. Bulu kening pun tak ada. Okey. Ustaz, kalau pakai rambut palsu macam mana? Macam saya, orang laki-laki ni, tak boleh lah. Orang palsu. Orang perempuan, dia nak pakai rambut palsu, keluar pada rumah ni, jalan pergi kerja palsu, tak boleh lah. Nah, tak boleh. Ataupun dia sambung rambut dia pendek, dia pergi sambung, beri panjang. Okay, ikat junta-junta yang tu je pun tak maulah. Okey. Tapi kalau misalnya dia dengan suami dia botak, suami dia takut, aku tengok kamu macam kojek, takut, maka bolehlah isteri tadi pakailah rambut palsu, dengan syarat rambut tu bukan rambut binatang, bukan rambut orang, rambut nylon misalnya, untuk suami dia. Baru tak apa, baru harus tang situ. Boleh nah? Baik. Rozinis Rahman, awak putus-putus. Yang Mas Rita lain tak okey. Baik. Buat wax, buang segala bulu tu boleh tak Ustaz? Suryati Siti, buang segala bulu. Bulu apa ya, bulu kaki. Puan Jamilah Bacuk, menghitamkan rambut. Bagi saya ni dah beruban, dah tua, tak bolehlah menghitamkan, dah layak beruban. Tapi saya boleh menginaikan dengan warna merah, warna perang. Tapi kalau saya budak muda 12 tahun, tiba-tiba rambut saya dah jadi putih, maka harus saya hitamkan.
Sebab pada masa itu saya belum layak lagi beruban. Jadi mana yang dah layak beruban, dia beruban, tiba-tiba dia bagi hitam. Yang tu yang tak mau. Baik. Ustaz, kalau tanam gigi boleh ke? Kalau tidak memudaratkan. Nah, Izwan Auzai, gigi ustaz dah okey? Alhamdulillah, dah okey. Ustaz, pandangan serta nasihat 2021 sampai 2022. Saya dah sebut lama dah. Saya no comment dah situ. Saya dah cakap lama dah. Ustaz nak tanya, ada orang tu cakap dia puasa sunat hari putih, ada ke macam tu? Ada. Ya. Hari-hari putih, hari bulan mengambang penuh. 15 hari bulan, 14 hari bulan kita puasa. Ustaz, kalau gigi tanam nanti mati kena cabut ke macam mana? Dia dah skru lah. Tak nak cabut lagu mana? Gigi palsu boleh kita tanggai. Tapi dia tanam gigi palsu, habis tu orang pakai jantung palsu, nak korek ke? Orang pakai jantung palsu buah pinggang. Sekarang jantung palsu pun ada. Dia ada saluran pula di dalam tu, bubuh besi, bubuh getah. Dalam badan dia tu ada bateri di dalam dia. Dalam jantung tu ada bateri. Takkan nak cabut bateri dia kalau dia mati. Mudarat pada dia, menyakitkan mayat, tak apa. Nah, biarkanlah. Nur Hafizah, kalau dah buat mengikir tu macam mana? Dah lepas tu lepas. Nak buat macam mana dah? Baik. Orang sekarang tak faham apa itu mengikir gigi. Mak saya dulu kata mengasah gigi. Tu dia, mengasah gigi. Okey. Bulu kening Ustaz Mahai terjungkit naik. Zanazin. Okey. Ustaz, kalau tak ada bulu, kening boleh lukis ke? Sebab apa tak ada? Ada penyakit ke? Kalau tak ada, tak apalah, nak buat macam mana? Kita lukis ke sikit? Tak lah. Cover balik. Ini yang ada ni, pergi buang. Yang tu yang tak mau tu. Liana Ipan, ya. Kamu ni bila nak bertudung? Alah ustaz ni, ustaz kan nak kahwin. Okey, terima kasih tuan-tuan. Baik, sama balik ke hadis ni. Kalau ada rukhsah daripada Allah dan Rasul, maka boleh pakai. Misalnya wajib pergi haji, tapi kalau tak mampu, tak payah pergi. Siapa yang kata tak payah pergi? Nabi kata, Allah kata tak mampu, tak payah. Tapi kalau benda tu tidak ada rukhsah daripada Allah dan Rasul, kenapa kita pandai-pandai pula? Kenapa kita pandai-pandai ubah pula? Yang ni yang Nabi sebut, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratul masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Orang dulu dibinasakan sebab dua benda, banyak soal. Banyak soal. Bila Nabi kata cari lembu macam mana? Warna apa? Jantan ke betina? Dah beranak ke belum? Duk tang mana? Oh, banyak soal. Dah Nabi kata cari lembu, cari lah. Dah mereka lawan Nabi mereka. Nabi kata dah. Nabi mereka kata jangan tangkap ikan hari Sabtu. Wah, dia kelentong. Apa tak boleh pula? Tahan pukat hari Jumaat. Dia banyak berselisih dengan Nabi lah. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Nabi Soleh kata jangan sembelih, jangan kacau unta tu. Depa sembelih unta. Dahsyat lah. Nabi Lut kata jantan jangan duk buat.
Punya ghalit lah jantan, balun jantan. Maka itulah punca kenapa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok pada zaman kita sekarang, adakah kita berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang Nabi kata macam ni, kita buat macam ni. Nabi larang ni, kita tak kita buat agak. Saya bimbang tuan-tuan bila berlaku banyak perselisihan kita dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut fa innama ahlaka, sesungguhnya Allah binasakan mereka, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum daripada kamu. Allah bagi penyakit tak hilang, Allah bagi susah, makan minum tak ada, Allah bagi hujan, bagi banjir, Allah bagi panas jadi kemarau, Allah jadikan kita lemah. Jadi ini balak-balak yang akan sampai kepada kita tuan-tuan. Okey, umizi lain hilang sangkut-sangkut. Ustaz, kalau buat rebonding rambut boleh tak? Minta izin suami dan buat untuk suami. Okey. Lain putih-putih lah Ustaz. Oi, Hafizah Yahya. Lain malam ni terputus-putus. Putus ke? Macam mana ke? Lain tak clear. Okey. Aina Abdullah salam takziah buat Cikgu Salmah. Cikgu Salmah mana Aina? Cikgu Salmah mana meninggal ni? Saya tak tahu lah. Sangkut lagi? Tak sangkut? Jadi banyak yang mengadu sangkut. Jadi kita tangguh dulu. Ramai kata sangkut pula, kita tangguh pagi besok. Besok kita akan jawab soalan-soalan yang tuan-tuan kemukakan. Banyak ni yang pakai gelang emas. Okey. Kita akan jawab ni. Bekam muka nak bagi awet muda, nak bagi tegang. Jadi sebab masalah lain, kita jumpa pagi besok. Kita akan jawab soalan-soalan insya-Allah. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.